Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, Kumpulan 4 akan membentangkan tentang Hukum Kanun Melaka, satu analisa impak pada alam Melayu. Isi kandungan yang terkandung dalam pembentangan ini ialah objektif kajian, pernyataan masalah, konsep Hukum Kanun Melaka, kepentingan Hukum Kanun Melaka, kesan Hukum Kanun Melaka kepada alam Melayu dan kesimpulan. Ahli-ahli dalam kumpulan 4 ialah Nama saya Muhammad Nazir Noman bin Nazri. Nombor metrik saya 2022836702. Nama saya Muhammad Nur Iman bin Nur Haizat dan nombor metrik saya ialah 2022889768. Nama saya Nik Nur Amira binti Muhammad Asri. Nombor metrik 2022606352. dan saya Nur Syazwani binti Muhammad Nuaimi, nombor matriks 2022661948. Objektif kajian adalah untuk mengenal pasti dan sekaligus menganalisis elemen-elemen estetika yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka bagi membuktikan impak pada alam Melayu. Analisis ini adalah untuk mengkaji konsep Hukum Kanun Melaka, kepentingan Hukum Kanun Melaka dan kesan kepada alam Melayu. Berdasarkan objektif kajian yang telah diwartakan sebelumnya, berikut merupakan beberapa pernyataan masalah yang dapat dikumpulkan sebagai tunjang untuk penelitian tentang kajian berkaitan pengaruh Hukum Kanun Melaka terhadap alam Melayu. Pernyataan masalah yang pertama ialah membahaskan isi-isi yang terkandung dalam Hukum Kanun Melaka dan bagaimana implikasinya terhadap masyarakat pada masa itu. Kedua ialah meneliti konsep dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam Hukum Kanun Melaka. Dan yang ketiga, membincangkan kepentingan-kepentingan Hukum Kanun Melaka dalam menerajui zamannya yang penuh gemilang pada masa itu. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang konsep Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka merupakan undang-undang bertulis yang diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Shah untuk digunakan di negeri Melaka. Ia merupakan dokumen bertulis yang menunjukkan bahawa undang-undang syariah yang termaktub dalam sistem perundangan Melaka dan jajahan takluknya serta dikeokaskan berdasarkan kepada fakta sejarah. Hukum Kanun Melaka merupakan himpunan adat Melayu dan undang-undang Islam yang digubah semasa pemerintahan Sultan Muhammad Shah yang telah dikeokasakan sejak tahun 1444. Selain itu, Hukum Kanun Melaka ini diperkenalkan bagi melaksanakan pentadbiran untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan Sultanah Melayu Melaka. Hukum Kanun Melaka mengandungi 44 fasal yang membincangkan aspek-aspek antaranya termasuklah mengenai kuasa dan bidang kuasa raja dan pembesar-pembesar, pantang-larang masyarakat umum, hukuman kepada kesalahan jenayah, undang-undang kekeluargaan dan hal berkaitan dengan ekonomi. Antara contoh pasal dalam Hukum Kanun Melaka ialah dalam pasal 1 dijelaskan tugas Sultan, Bendahara, Temanggung dan Penghulu Bendahari. Sultan bertanggungjawab untuk melantik pembesar, contohnya Bendahara dan Temanggung. Seterusnya, dalam bidang jenayah, berbagai hukuman setimpal dikenakan terhadap perbuatan jenayah seperti membunuh, menikam dan mencuri. Antara kesalahan yang boleh dikenakan hukuman bunuh termasuklah seperti dalam Pasal 5.1, apabila seseorang dapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar, maka dia akan dihukum bunuh. Sudah sedia maklum, setiap perkara dilakukan demi kepentingan masing-masing. Sama juga dengan Hukum Kanun Melaka ini. Terdapat pelbagai kepentingan Hukum Kanun Melaka kepada alam Melayu. Di sini, saya akan membentangkan beberapa kepentingan yang dapat kami letakkan di dalam kajian kami. Serba sedikit tentang Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka mempunyai peranan yang amat dominan kerana ia menjadi panduan utama dalam memastikan Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka sentiasa berada di tahap yang maksimum keberkesanannya. Fakta ini tidak dapat disangkal lagi apabila nama Hukum Kanun Melaka tersendiri telah tercatat gah di dalam sejarah negara Malaysia. Jom kita menelusuri apakah kepentingan-kepentingan yang terdapat dalam Hukum Kanun Melaka ini. Hukum Kanun Melaka yang pertama ialah menjadi tunjang terbesar ataupun platform tersohor untuk penyebaran agama Islam. Walaupun Hukum Kanun Melaka tidak secara lengkapnya
berkaitan tentang agama Islam, namun perkara-perkara wajib dan asas seperti prinsip-prinsip Islam selalu ditekankan. Sebagai contohnya, keadilan dalam mengusahakan perniagaan, kewajipan dalam menjalankan fardu ain dan tata tertib Islam terpapar megah dalam manuskrip hukumnya. Dengan memanfaatkan kedudukan politik yang terdapat ketika zaman pemerintahan Melayu Melaka, Melaka menjadi pusat perdagangan terluas pada zaman tersebut. Jadi, kesultanan tersebut dapat memanfaatkan sebaiknya hukum ini dalam menyebarkan agama Islam. Melihat perspektif yang lain, hukum kanun Melaka dapat mewujudkan keamanan dan kesejahteraan tidak kiralah dari segi serumpun negara maupun kemaslahatan masyarakat sejagat. Dengan termaktubnya hukum ini, kelakuan mazmumah rakyat dahulu di dalam negeri Melaka dapat dibanteras dan diselesaikan dengan cara yang terpaling adil dan saksama. Hal ini disebabkan setiap kes-kes jenayah tidak kiralah bermula dari sekecil-kecil zarah ataupun sebesar-besar gajah diberi ganjaran dan hukuman yang setimpal. Perkara ini dapat disokong lagi dengan adanya contoh seperti dalam fasal 5.1 iaitu jenayah membunuh akan dikenakan atau dijatuhkan hukuman bunuh. Hal ini semestinya akan dapat menanamkan rasa takut kepada rakyat untuk terus melakukan jenayah-jenayah ketika hukum ini terus dilakukan. Dari sudut pandangan yang berbeza, pentingnya hukum kanun Melaka ini terletak pada peranan setiap anggota yang memenuhi kabinet pada zaman dahulu. Perkara-perkara asas seperti pembahagian tugas, peranan serta struktur cara pemerintahan secara tersusun menunjukkan bahawa pentingnya hukum kanun Melaka ini dijalankan. Dalam hukum kanun Melaka atau nama lainnya iaitu Undang-Undang Melaka, terdapat satu adat yang diketahui sebagai adat lembaga yang mengkanunkan satu sistem pentadbiran dan pemerintahan yang ulung dan teratur. Adat yang baru sahaja disebutkan tadi mengimplementasikan adat-adat raja dan pantang larangnya tersendiri, hal-hal urusan bendahara, temenggung, penghulu, bendahari dan syah bandar dalam bersama-sama membantu Sultan membangunkan Melaka yang kini telah menjadi bandar yang amat-amat bersejarah. Perkara ini terus tidak dapat disangkal apabila ia dapat melancarkan pentadbiran, malah menjadikan setiap urusan kerja lebih mudah dan pembahagian tugas yang efektif dan efisien yang sekaligus secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan mutu kualiti sesuatu kerja yang dijalankan pada zaman pemerintahan tersebut. Tidak lupa juga kepentingan yang terakhir yang dapat kami letakkan di dalam kajian kami ialah jelas kelihatan bahawa hukum ini penting demi menjaga status sosial pada zaman tersebut. Hal ini penting apabila kita menyentuh konteks raja dan rakyat kerana ia dapat membezakan antara kekuasaan mutlak sang raja dan taatnya seorang hamba. Raja terletak pada hierarki tertinggi dan sudah semestinya perkara nyata seperti kedudukan, pakaian, peralatan dan harokat pertuturan perlu berbeza dengan rakyat biasa. Walau bagaimanapun, konsep sosial ini amatlah luas dan yang menariknya, hukum kanun ini mampu menjangkau luasnya itu. Hak keistimewaan seperti hak keistimewaan setiap individu dapat dijaga dengan cekap dan dipelihara dengan semampu mungkin. Setiap individu dilayan dengan baik dan adil dengan adanya hukum kanun Melaka ini. Dengan itu, saya meletakkan noktah pada pembentangan saya pada kali ini. Sudah sedia maklum bahawa hukum kanun Melaka ini amatlah penting dalam menjadikan Kesultanan Melayu Melaka salah satu kesultanan yang amat termasyhur pada zamannya. Terima kasih kepada Muhammad Nur Iman.
yang memberi pencerahan tentang kepentingan hukum kanun Melaka. Assalamualaikum semua, nama saya Muhammad Nazir Nukman dan pada hari ini saya akan menerangkan tentang kesan hukum kanun Melaka kepada alam Melayu. Hukum kanun Melaka diwujudkan untuk membentuk struktur hukum yang teratur dan menyeluruh dalam masyarakat Melayu pada masa itu. Dia juga mempengaruhi cara masyarakat Melayu untuk memahami dan mengatur kehidupan mereka serta memberikan landasan hukum yang adil, melindungi hak-hak individu dan mempromosikan ketenteraman sosial. Hukum kanun Melaka juga berpengaruh dalam membentuk struktur dan sistem hukum dalam masyarakat Melayu. Tanpa melengahkan masa, marilah kita masuk kepada kesan yang pertama, iaitu kodifikasi hukum. Kodifikasi ialah satu hasil yang mengumpulkan serta menyusun pelbagai peraturan dan maklumat sehingga mendapat keputusan yang tersusun dan sistematik. Hukum kanun Melaka merupakan salah satu contoh awal kodifikasi hukum di Asia Tenggara kerana ia mengumpulkan undang-undang yang berlaku pada masa itu dan merangkumnya dalam satu dokumen yang terperinci. Hal ini membantu dalam mengatur dan menyusun hukum secara teratur untuk memudahkan pemahaman dan memberikan keseragaman dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat Melayu pada masa itu. Kesan yang seterusnya iaitu pengaturan keadilan. Hukum kanun Melaka ini menetapkan prinsip-prinsip keadilan yang membentuk dasar sistem hukum tersebut. Ia juga memperkenalkan prinsip-prinsip seperti persamaan di hadapan undang-undang, larangan terhadap penyalahgunaan kuasa dan perlindungan hak individu. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dalam masyarakat dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak atasan. Kita akan beralih kepada kesan yang seterusnya, iaitu perlindungan hak dan kepentingan. Hukum kanun Melaka berusaha untuk melindungi hak-hak individu dan kepentingan masyarakat. Ia juga mengandungi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemilikan tanah, hak waris dan perlindungan terhadap kekerasan dan penipuan. Undang-undang ini akan memberikan jaminan hukum kepada individu dan masyarakat untuk melindungi hak-hak mereka dan mempromosikan ketenteraman sosial dalam masyarakat Melayu pada masa itu. Akhir sekali, iaitu pengaruh agama. Hukum kanun Melaka mencerminkan pengaruh Islam sebagai agama utama dalam undang-undang dan sistem hukumnya. Prinsip-prinsip Islam diselitkan dalam beberapa undang-undang, iaitu Undang-Undang Perkahwinan, Undang-Undang Penceraian dan Undang-Undang Pewarisan. Ini juga mencerminkan betapa pentingnya agama dalam kehidupan masyarakat Melayu pada masa itu. Secara keseluruhannya, sistem pentadbiran dan kewujudan undang-undang yang unggul menjadikan Kesultanan Melaka sebuah negara yang terkenal. Pentadbiran yang terkenal menjamin perjalanan pemerintahan yang lancar dan cekap. Undang-undang yang sistematik pula menjamin keselamatan kesultanan ini, pematuhan kepada perintah dan juga undang-undang oleh rakyat, mewujudkan keharmonian dan kesejahteraan yang membawa kepada kemakmuran pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Tegasnya, hukum kanun Melaka mengukuhkan institusi beraja di Melaka, mempertahankan sistem sosial yang adil serta melindungi hak-hak individu dan kepentingan masyarakat alam Melayu.